Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah, moga-moga semuanya dalam keadaan sihat-sihat sejahtera dan di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para penonton sekalian, setiap manusia tidak terhindar daripada melakukan dosa, tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton, hari ini kita dalam topik ibadah, iaitu berkaitan dengan insafi dosa silam. Baik, bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Salam sikit Ustaz. Masya-Allah. Nampak segak Ustaz hari ni. Alhamdulillah, syukur. Masya-Allah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tak kira siapa pun Ustaz, tak kira apa manusia sekalipun, betul, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tapi pada hari ini kita nak membincangkan bagaimana cara kita untuk menginsafi segala kesilapan kita dan apa cara syaitan membisikkan untuk kita melakukan maksiat. Para penonton nak mengetahui dengan lebih lanjut, sabar dulu. Sebelum itu, kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun terus hubungi kita untuk bertanya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Sebelum kita nak pergi kepada penyelesaian masalah kita ni Ustaz, kita nak tahulah dari mana datangnya keinsafan ini, macam mana ia bermula dan bagaimana akhir titik permulaan untuk seseorang menginsafi diri mereka. Sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman sedang menonton muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT pada pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dari bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut berkaitan dengan insafi dosa-dosa silam ni, macam ketepuk kat muka aku sendiri. Betul, maknanya setiap kita ni memang tak lepas daripada melakukan kesilapan, kesalahan dan kadang-kadang perbuatan-perbuatan kadang-kadang yang boleh mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insaf ni kadang-kadang timbul ni iaitu apa? Terkadang kita ni teringat akan dosa-dosa kita. Ya, teringat akan dosa kita, dan sebenarnya dia akan datang dengan cara tiba-tiba. Datang ni tak tahu, kadang-kadang tengah bawa kereta tu kita rasa, ya Allah, hai banyaknya dosa aku. Kadang-kadang sampai menangis air mata. Menangis dalam kereta air mata. Kalau orang tengok, apa pula dah sampai nangis air mata tu. Ingat putus cinta ke apa? Tak. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, banyaknya dosa. Ini banyak dosa tau, ini banyak dosa. Lepas tu kalau kita tengok, kadang-kadang waktu Allah beri kita nikmat, kadang-kadang, ya Allah, kau bagi aku macam ni punya nikmat. Kadang-kadang, ya Allah, bayangkan dosa yang telah aku buat, ya Allah, banyaknya. Kadang-kadang itu timbul rasa macam tu. Dan kadang-kadang waktu kita terkala diberi ujian, ya, diberi ujian, ya Allah, baru kita nampak, baru kita sedar begitu. Dan begitu juga kadang-kadang waktu kita terdengar ayat suci Al-Quran, kan, macam pagi tadi kita dengar azan tu, kita, ya Allah, hai, sayup-sayup memanggil kita ni rasa macam mana kita sebenarnya. Itu dia punya timbul rasa tersebut. Tapi sebenarnya rasa tersebut tu kenapa? Kerana rupanya tetekala itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengetuk hati kita untuk kita ini kembali dan ingat supaya kita menjadi hamba Allah yang taat semula kepada perintahnya.
Itu yang paling baik, paling kita bersyukur kerana Allah masih ketuk pintu hati kita dan teringat kita dengan iaitu apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini benda yang sangat penting. Baik. Sebenarnya kita sedia maklum tahu, dalam dunia kehidupan kita ni sebenarnya Allah telah beri kita banyak perkara. Allah kesempurnakan kenikmatan, Allah sempurnakan kecukupan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ali Imran ayat ke-14 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiri muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'am wal harath. Zalika mata'un hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahu azim. Dalam ayat ini Allah pesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihiaskan dengan indah kepada manusia itu dengan apa? Kesukaan kepada benda yang diingini oleh nafsu mereka. Contohnya apa? Perempuan-perempuan, anak-anak penak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun, emas, perak, kuda peliharaan yang terlatih, binatang-binatang ternakan serta kebun-kebun tanaman. Semua itu disebut mataun hairut hayatud dunya. Iaitu apa? Semua itu adalah kesenangan hidup di dunia ni yang Allah memang beri kepada kita dan cukupkan kepada kita. Tapi Allah berpesan kepada kita, ingat pada sisi Allah itu ada satu tempat yang baik iaitu disebut dengan syurga. Allah dah cukupkan dah kepada kita. Apa yang kita tak cukup, semua kita cukup. Allah dah beri kesempurnaan nikmat. Apa yang kita tak dapat nikmat, semua kita nikmat. Tetapi dengan Allah berilah nikmat kepada kita itu, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita terpesona dengan hal-hal dunia ini, maka waktu itulah syaitan datang kepada kita untuk menyesatkan kita. Syaitan ambil peluang berani. Sebab syaitan dah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Ini kita kena ingat baik-baik ni. Syaitan ni pernah berjanji kepada Allah Taala, iaitu apa? Disebut dalam Al-Quran, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dalam ayat ini disebut oleh Allah Taala melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW yang bermaksud kemudian syaitan itu akan mendatangi mereka dari depan dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau nanti tidak akan dapati kebanyakan mereka itu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir menyebut iaitu apa? Kalau syaitan tu datang daripada depan ni, maka kita tak akan nampak akhirat. Sebab itu kita terpesona dengan dunia ni dan kita tak nampak dosa pun sebenarnya. Yang kita nampak wow macam-macam kan. Sebab syaitan tu datang kepada kita, tutup, tak nampak akhirat langsung. Kita buat maksiat, pernah tengok akhirat? Tak pernah kan? Ini benda. Itu benda. Dan begitu juga di belakang. Bila syaitan ni belakang kita ni macam mana? Waktu itulah sebenarnya kita rasa dunia ni kita yang punya. Dah tua, renta, bergaya, tua renta bergaya, tapi kita lupa kita nak beli tanah lah banyak-banyak, kita lupa sebenarnya dah hampir kita dengan tanah. Semua kita nak bawa ni, semua kita punya, kita rasa tak. Ini benda-benda yang setan lalaikan kita. Daripada disebut iaitu apa? Bila mana datang di kanan, waktu itulah kita tahu, ya Allah, rupanya susah nak buat baik ni cukup payah. Kita beli mercun nak raya 4,000. Berapa 4,000? Bayar. Nampak? Orang miskin tolong abang sikit makan, sikit minum abang. Nak bagi RM5 pun Allah banyak tu. Entah-entah menipu. Sedangkan kita tertipu dengan setan tu 4,000 selama kita bayar. Betul tak? Ini benda. Setan ni kalau nak buat baik kita, ya Allah, kita rasa payah. Dan bila datang dari kiri kita, iaitu ya Allah, kita rasa waktu itu syaitan tipu kita nak buat jahat ni, kita lah nombor 1, nombor 1. Bab dindong-dindong, hihai-hihai, tunjuk langit, kita nombor 1. Faham tak saudara? Ini yang saya nak sebut. Kerana syaitan ni memang menipu kita. So, apa tindakan kita? Kita dah tahu, kita tertipu, kita melakukan dosa, kita tak kuat iman, kita lemah dan selalu kalah dalam ujian. Tindakan kita iaitu hendaklah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah setelah Allah ingatkan dosa-dosa kita. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-153 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina amilu sayyiati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sadaqallahu azim. Dalam ayat ini Allah pesan kepada kita, orang-orang yang mengerjakan kejahatan
kemudian bertaubat kepada Allah dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah kamu bertaubat dan disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, maknanya rupanya kalau kita lihat sebab iaitu menginsafi diri kita ni daripada dosa dan Islam ni, ini bukan satu lakonan. Ini bukan satu kan. Dia hadir dengan tiba-tiba, dan waktu tu sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Kita yang rasa. Sebab itu tak ada orang pun tahu. Dan sebenarnya kalau kita rasa hal demikian, syukurlah kepada Allah. Rupanya Allah memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita menginsafi diri kita ini, dan Allah beri peluang kepada kita untuk minta ampun kepada Allah di atas segala dosa yang telah saya lakukan. Jadi berhati-hatilah. Mungkin ada kiri, kanan, depan, belakang anda tu ada syaitan yang sedang membisikkan kepada anda tu. Betul. Cepat-cepat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan dah hilang syaitan tu. Baik. Para penonton sekalian, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Laila Dila Rosa. Soalannya, adakah dengan sentiasa memperbaharui taubat itu tanda kita menginsafi dosa silam kita, yang ada kalanya dosa itu membelenggu fikiran walaupun sudah lama meninggalkannya? Adakah dosa dan kesalahan di masa lalu juga tidak perlu dihebah atau dikongsi sesama manusia, tetapi mengadu dan ceritalah segala dosa kita di hadapan Allah dengan penuh insaf dan mengharapkan keampunan darinya? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Laila Dila Rosa. Ini nama ni memang selalu kita dengar, memang bagus. Ini adalah penonton setia Tanyalah Ustaz. Baik, bila disebut berkaitan dengan bertaubat ini, selalu kita bertaubat, adakah menginsafi dosa kita silap? Betul. Ya, memang betul. Sebab bertaubat sebenarnya telah menginsafkan diri kita. Satu, telah menginsafkan diri kita. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bertaubat sebab sebenarnya Allah sayang kat kita. Bila mana Allah sayang kat kita ni, sebenarnya Allah nak jadikan kita hamba yang bertakwa. Sebab itu kalau kita lihat, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-110. Apa Allah sebut? Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah berpesan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan kejahatan. Pertama Allah sebut, iaitu barang siapa yang melakukan kejahatan, ya, dan menginyayai diri mereka. Maknanya orang yang melakukan kejahatan ni, dia akan menginyayai diri mereka daripada dunia sampai akhirat. Kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya ia akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya kalau kita dah melakukan dosa, kita teringat iaitu dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita segera minta ampun kepada Allah. Dan kadang-kadang hati kita ni keras, hati kita ni susah, tapi maknanya itulah yang menghantui pikiran kita. Kita pernah buat dosa begini, kena buat dosa begini. Maknanya waktu zaman jahiliah kan, waktu zaman iman tak kuat, iman ni yang kus dengan Yazid kan. Maknanya bila mana kita kurang, waktu tu memang syaitan akan masuk merosakkan kita, dan kita memang kena tertipu daya oleh iblis dan syaitan. Dan waktu tu sebenarnya Allah datang kepada kita, Allah beritahu kita, iaitu engkau datanglah minta ampun kepada aku, kerana engkau akan dapati aku akan mengampuni kamu. Allah. Itu perkara yang paling penting. Satu. Dan soalan kedua, saya tengok di sini, iaitu apa? Dia nak cerita tentang kesilapan yang lalu tu Ustaz kepada orang lain, boleh ke? Sebenarnya kalau kita dah buat silap, kita dah buat salah, kita kena faham tahu. Nabi ajar kepada kita iaitu apa? Iaitu tutup, iaitu keaiban kita. Kerana apa nak tutup keaiban kita? Sebab dengan menutup keaiban kita itu, sebenarnya itulah datang keampunan daripada Allah. Baik, saya nak bawa satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW. Dia kata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, kullu ummatin ma'afan illa mujahirin. Maknanya setiap umat aku ini, iaitu seluruh umatku ni akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Jadi kita tengok mana ada orang buat dosa secara terang-terangan kan. Okey. Wa innal mujahirati an ya'mala rajulun bil lail amalan
iaitu yang dikatakan orang yang membuat dosa cara terang-terangan ni, dia membuat satu amalan, satu perbuatan yang buruk pada waktu malam. Summa yusbihu faqad satarallahu alaihi. Dan apabila sampai ke pagi itu, maka sebenarnya Allah telah tutup dia punya keaiban dia. Allah dah tutup dah keaiban dia. Tapi pada esok hari dia sebut, ya fulan amiltu barihata kaza wa kaza. Kau tahu tak, dah pagi-pagi besok dia cerita kat orang pula. Kau tahu tak, malam tadi aku buat begini. Sebenarnya Allah telah menutupi iaitu perbuatan tersebut, perbuatan keji tersebut, perbuatan mungkar tersebut. Tapi di esok hari dia masih membuka keaiban dia. Waktu itulah mereka itu tidak diampunkan oleh Allah SWT. Sebab itu pengajaran daripada hadis ni, ingat, kita kena faham baik-baik ya. Kita kena faham baik-baik. Walau apa pun yang ada pada kita, dosa banyak yang telah ada pada kita, kita tak perlu cerita ke orang. Itu antara rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Yang penting, apa yang perlu kita buat, iaitu kembalilah kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah. Tapi dia cerita betul macam mana? Tak tahulah Ustaz. Masalahnya sekarang ni, dia rasa bersalah dengan suami dia. Sebab dia rasa macam dia pernah dengan lelaki lain. Dan dia dah berkahwin dengan suami dia mungkin dah 10 tahun. Dan dia merahsiakan hubungan dengan lelaki sebelum ni Ustaz. Dia rasa bersalah, jadi dia cerita kepada suami dia. Patut ke tak patut Ustaz selepas ni? Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ni Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang mungkin baru je buka TV, tutup. Nampak saya dari Ramadan bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Baik para penonton sekalian, tadi sebelum rehat kita dah bicarakan bagaimanakah keadaan manusia ini sebelum datangnya detik keinsafan itu. Mungkin tengah-tengah drive, tengah-tengah jalan sebagai ini, semua hidayah daripada Allah SWT. Tapi masalahnya Ustaz, bila mana kita terdetik untuk menginsafi perkara itu Ustaz, kita rasa bersalah dengan suami kita. Kahwin dah 10 tahun, tapi suami kita tak pernah tahu pun kisah silam kita ni pernah bersama dengan lelaki lain. Perlu ke kita cerita pada suami kita Ustaz, ataupun diam-diam cukuplah? Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu soalan yang bagus Dan sebenarnya kita dah sebut tadi satu hadis Nabi SAW, iaitu apa? Bila seorang tu melakukan keaiban, kesilapan, kemungkaran, maka waktu malam tadi Allah dah tutup dah. Bila Allah tutup, sebenarnya Allah tutup keaiban kita dan Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu Nabi sebut, umat aku ni akan Allah ampunkan dosa, melainkan yang buat dosa terang-terangan. Apa yang dosa buat terang-terangan, iaitu dia menghebahkan keaiban dia, menghebahkan dosanya. Dan kadang-kadang orang menghebahkan dosa dia bangga. Kau tahu tak, aku ni kalau minum 15 botol selamba je, kan? Kan? Ayolah, botol Pepsi okey lah, paling kembung je, kan? Tapi nak cerita pun pasal nak cerita. Alright. Dan sebab itu betul Aiman kata, habis macam mana mengantui perasaan dia. Habis ini kan benda yang betul. Ingat dalam Islam ada 5 perkara tau, perkara yang betul tapi kita tak boleh cakap. Itu kena tahu tu. Okey, apa 5 perkara yang betul dan yang tahu benda tu betul tak boleh cakap. Pertama apa? Jika ia membawa kemudaratan. Contoh kat kampung, kalau kita tengok ni memang mak piang selamba punya ni, kaki rembat je kan. Dia cakap, yang rumah makcik tu nampak kosong ni, dia balik kampung ke? Kita tahu makcik tu balik kampung, tapi kalau kita cakap benar makcik tu balik kampung, habis rumah tu. Habis rumah tu disapu semua. Mana kita tak ada tu. Sebab kita tak boleh cakap benda yang betul, sebab waktu tu itu masalah tu. Maknanya kita tak boleh cakap. Kalau kita cakap kosong betul, kita cakap betul, mudarat tak? Mudarat, satu. Dan yang kedua, jika membawa permusuhan. Sebab tu lisan nak kena jaga. Jangan cakap benda yang tak betul lah, boleh mendatangkan permusuhan. Mulanya bergurau, akhirnya kata mengata, kutuk-kutuk, jadi permusuhan. Tak boleh. Sungguh pun betul. Sungguh pun betul. Dan yang ketiga, iaitu apa? Dalam peperangan. Saya punya jeneral dekat situ, pergilah bunuh. Memang matilah. Mana kan? Okey, yang ketiga. Yang keempat apa? Perkataan yang keji tapi sebenarnya benar. Pun tak cakap juga. Kita tengok muka dia ni memanglah ala-ala, tak bukan badan saya kata saya. Ala-ala tempayan. Tapi janganlah cakap tempayan. Jadi marah kan?
Oh, sebenarnya kurang kurus. Kan sedap tu. Kan? Maknanya kan, Ustaz ni macam tempayan. Marahlah aku. Tapi kalau okey, benda tu betul tak? Betul. Jadi kita cakap apa? Ustaz dia bukan tempayan. Tapi sebenarnya dia rendang bertaut dan dia sebenarnya kurang kurus. Kan sedap kan? Sungguh pun pahala. Dan yang kelima, sungguh pun benar waktu itu keaiban yang Allah tutupkan bagi kita tak boleh buka sama sekali. Itu antara kita berkata yang lepas-lepas kita nak berdepan dengan perkara yang depan ni, yang kita nak bawa ke negeri akhirat. Dah cukup lah. Dah cukup lah. Kita ni masing-masing ada perkara buruk yang telah kita lakukan. Dah minta ampun kepada Allah Ta'ala lah. Saya banyak lakukan perkara buruk. Aiman pun mungkin sama dan Sidang Putra sama. Kita ni sama je, kita manusia. Bila Allah uji dengan kesenangan, dengan kebaikan, dengan kemudahan, maka waktu tu kalau kita lihat memang kita akan jatuh kepada hal demikian. Betul tau. Kalau kita tengok, sebab apa orang buat maksiat? Sebab apa kita boleh jatuh ni? Sebab 5 sebab. Pertama, kita jatuh sebab apa? Lemah iman, syaitan goda. Yang kedua iaitu apa? Jahil. Kadang-kadang kita kata kita mengumpat. Kita bukan mengumpat. Saya tak mengumpat. Saya cerita hal pun salah ke? Padahal cerita hal tu mengumpat. Kita tak rasa berdosa pun. Okey. Yang ketiga, ada peluang. Ada peluang ni nak buat dosa. Memanglah. Ada masa. Masa pun ada nak buat dosa. Confirm jadi. Lepas tu ada tempat. Cukup 5 perkara ni, dia akan jadi. Sebab itu kita kena jagalah. Bila Allah dah nak beri keampunan kepada kita, Allah ketuk pintu hati kita untuk Allah maafkan dosa kita. Tutup, jangan cerita, kita pandang hadapan, jangan pandang belakang, dan mudah-mudahan hari hidup kita ke depan lebih baik daripada hari hidup kita di belakang. Masya Allah. Yang paling penting sekali kita berusaha untuk terus bertaubat. Baik para penonton sekalian, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Saya Zainuddin daripada Satu Gudang, tuan. Selamat pagi. Silakan. Moga-moga Ustaz dan Rais semua dalam keadaan sihat saja ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soalannya? Ustaz, saya ni banyak Ustaz dosa-dosa besar yang pernah saya lakukan. Tak kira dosa apa pun saya pernah lakukan. Maksudnya orang kata Alhamdulillah lah, orang kata saya ada berpeluang lah Allah bukakan sedikit hati saya untuk orang kata dekatkan dengan Allah kembali kepada jalan. Alhamdulillah. Tetapi Ustaz, soalan saya, bila kita lakukan solat kan, sentiasa macam mana pun ada terdetik fikiran kita masa-masa yang lalu tu tentang apa yang pernah kita lakukan tu, ada termasuk dalam kepala otak kita. Kadang kita cuba jauhkan lah, kita cuba orang kata nak cuba khusyuk, tapi kadang-kadang benda tu masih lagi menyelip. Tak kira lah apa juga yang pernah kita lakukan, dia akan save. Mungkin adakah itu maksudnya kita punya solat tu tak cukup ikhlas, ataupun kita punya buat tu macam keadaan terpaksa untuk kita nak bertaubat. Minta tolong Ustaz cerahkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Encik Zainuddin daripada Johor Pasir Gudang. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Encik Zainuddin memang betul. Kadang-kadang dosa banyak yang kita lakukan. Sampai kadang-kadang pergi Mekah pun kita nak kata Allahu Akbar, ya Allah, agak-agak Allah ampun ke dosa aku ni. Memang banyak sangat dosa kita. Dalam kitab Al-Kabair disebut oleh Imam Az-Zahabi ada 70 dosa besar, 69 kita dah buat dah. Macam mana agak-agak tu? Macam mana nak agak-agak tu Okey. Bila kita sebut hal ni, maka sebenarnya Allah pujuk hati kita dengan Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Apa Allah sebut? Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadillazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Surah Al-Azim. Allah pujuk hati kita ni, Allah pujuk diri kita dikatakan katakan kepada mereka, ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Allah sebut yang pertama iaitu apa? Wahai hamba-hambaku. Maknanya Allah pujuk kita, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dan telah terhadap diri mereka sendiri dan mereka melakukan pelbagai-bagai maksiat. Janganlah kamu berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Mana Allah ni pujuk kita, kau jangan susah hati, jangan takut, jangan risau, jangan gelisah, sebab aku yakni Allah akan mengampunkan dosa kau walaupun sebanyak buih di lautan. Nampak tak hebat kan? Sebab itu Allah datang bila mana kita rasa kita ni datang untuk rasa untuk insaf, menginsafi dosa kita. Sebenarnya dalam diri kita ni ada cahaya iman.
Cahaya itulah yang akan dapat kita rasa keinsafan tersebut. Dan bila mana Allah sebut hal ini, kita kena tahu tugasan kita apa. Pertama, tugasan kita kena akui kesilapan dan minta ampun. Itu tugasan kita yang pertama. Dan Allah beri peluang, Allah offer kepada kita, aku nak akan ampun dengan kau. Pertama apa? Tugasan kita akui kesilapan dan minta ampun. Satu. Yang kedua iaitu apa? Berserah diri kepada Allah, mohon rahmat Allah. Kita serahlah diri kepada Allah. Kita tak ada buat apa-apa. Kita dah buat dosa, kita dah buat salah, kita dah ingkar dengan perintah Allah Ta'ala. Maka waktu itulah kita minta rahmat. Apa rahmat? Iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ingat, bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah sebut engkau janganlah, iaitu apa? Janganlah taqnatu, iaitu apa? Janganlah engkau rasa apa? Rasa apa? Berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan iaitu bersangka baik dengan Allah Ta'ala, sebenarnya Allah sedang menerima dan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu pada pagi ini, Allah ampunkan dosa saya, dosa Aiman dan dosa kepada kita semua muslim-muslimat. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, baik Zat. Kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Zali Ismail. Adakah dengan kita mengimbau tentang dosa-dosa kita yang lalu dan membuatkan kita bertambah amalan kita dan berjihad untuk tidak mengulanginya lagi? Apakah amalan-amalan yang patut kita buat untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu? Mohon perkongsian pada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zali Ismail, betul Razali. Okey, baik. Bila kita sebut berkaitan dengan macam mana kita nak minta ampun dan terus kita berjihad untuk dapatkan supaya mengekalkan kebaikan tersebut, dalam hidup ni ada dua, dalam hidup ni kita ada dua perkara, iaitu kita perlu tarbiyah dan kita perlu dengan mujahadah. Ada dua ada dua je. Baik, apa yang dikatakan tarbiyah dalam kehidupan ni perlu kepada nasihat. Kita perlu kepada nasihat, kita ambil di dalam majlis ilmu, kita minta bersabar dalam menerima nasihat. Sebenarnya orang yang beri nasihat kita tu sayang kepada kita. Dan ingat, nasihat itu adalah semata-mata untuk membetulkan akal fikiran kita. Bila mana akal fikiran kita dibetul, maka tindakan kita akan jadi betul, akan jadi baik. Sebab itu merubah seorang itu bukan dengan apa kekasaran, tapi merubah seorang itu dengan berubah cara ia berfikir. Dan dia akan bertindak berubah kerana apa? Cara berfikir tu berubah. Okey. Pertama, dalam kehidupan ni, dalam kehidupan beragama ni, kita perlu bertarbiyah. Jangan tinggal majlis ilmu. Kalau kita tinggal majlis ilmu, kita akan jauh dan kita akan tak ingat. Satu. Dan yang kedua, kena bermujahadah. Apa yang kita mujahadah? Iaitu kita kena bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan soleh, meninggalkan amalan-amalan buruk. Kerana apa? Kerana untuk kembali ke jalan yang benar, iaitu jalan yang apa yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti sekali lagi kita terlincir, kita terjatuh, dan benda-benda tu mungkin akan jatuh semua, kita akan naik balik, kita ikutlah jalan apa yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham. Sebab itu perlu pada tarbiyah dan mujahadah, iaitu apa? Kita bersungguh-sungguh untuk kita dapat hidup dalam beragama. Okey, itu pertama. Dan yang kedua yang disebut iaitu, adakah amalan-amalan ni boleh menghapuskan keburukan? Benar, betul. Amalan ni, kalau amalan ni memang yang baik, memang dia menghapuskan amalan yang buruk. Sebab itu Allah sebut dalam surah Hud ayat 114. Apa Allah sebut? Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yuzhibna sayiat. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu dia akan menghapuskan, iaitu amalan-amalan yang buruk. Dia akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dia akan menjadikan kita orang yang baik. Contoh, apakah amalan-amalan baik? Iaitu solat. Dalam solat, ini kita dekat dengan peristiwa Islam Mi'raj. Dalam solat, okey, kita ada doa duduk antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Betul Ada 7 perkara kita minta tu kan. Minta ampun. Orang yang solat tu Allah ampunkan dosa. Solat tu amalan baik kan? Betul? Dia menghapuskan dosa. Lagi apa? Iaitu pergi masjid. Jalan ke masjid tu, setiap satu langkah tu Allah gugurkan dosa, Allah naikkan darjat. Pergi majlis ilmu, begitu juga. Lagi apa? Puasa. Ni dah nak puasa kan? Bila start puasa kan? 23 Ustaz. Hari bulan? Itu di hari bulan 3. Betul ke para penonton? Mana
bulan puasa mesti satu Ramadan. Ya. Okey. Satu Ramadan. Baru gua mana ya? Assalamualaikum. Okey. Ya betul, puasa sampai Nabi sebut man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betul. Maknanya amalan yang baik, puasa tu baik kan? Dia menghapuskan dosa. Amalan haji, orang pergi haji, balik dia jaga yarfus yafsuk, dan dia tidak bercakap perkara yang buruk, dan dia tidak membuat perkara-perkara yang keji, maka dia balik tu seperti iaitu bayi yang baru dilahirkan, suci. Nampak tak? Betul ni. Sebab itu Allah sebut innal hasanati yuzhibna sayiat, iaitu Allah sebut dalam surah apa? Hud tu, segala amalan-amalan yang baik akan menghapuskan amalan-amalan jahat. Oleh sebab itu kita bermulalah, iaitu apa? Beramal dengan amalan yang baik, dan Allah kirim kepada kita, dan Nabi kirim kepada kita satu doa yang disebut Sayyidul Istighfar, iaitu doa penghapus dosa. Iaitu kalau kita lihat dalam satu hadis yang juga Imam Bukhari, Nabi menyebut hendaklah kau baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Betul tak? Nabi ajar doa ni untuk menghapuskan dosa kita. Maknanya kalau kita baca perlu istighfar ni atau sering istighfar ni, insya-Allah kalau kita mati pada hari tersebut, Allah jamin kita masuk ke dalam syurga Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita dan Allah beri rahmatnya kepada kita. Wallahu alam. Tapi Ustaz, adakah Allah ampunkan dosa, segala dosa kita, tak kira dosa kecil ataupun dosa besar? Apa itu dosa kecil? Apa itu dosa besar? Para penonton nak tahu? Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akui kelemahan diriku, insafi kekurangan diri, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, setiap dosa yang kita lakukan, teruslah memohon keampunan. Moga Allah mengampunkan segala dosa kita. Baik, para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam topik ibadah, iaitu berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan dosa yang diinsafi. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Aiman Azman Sufyan dan juga Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar Tuan Haji Umar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ya, kita ni dulu pun muda juga Ustaz ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita dah ada anak besar, dah dewasa dah. Kadang-kadang kita cerita pula ke anak tu Ustaz. Dulu ayah pun bukannya baik sangat. Ayah pun buat juga dosa-dosa ni. Tapi kalau kau nak buat, kalau awak nak buat, janganlah terang-terang. Pandai makan, pandailah simpan. Jadi ayah tak beri sangat. Pasal soalan saya Ustaz, apakah boleh kita bercakap dengan macam itu dengan anak? Sedangkan anak tu kalau dah tahu ayah pun tak berapa elok perangainya, apakah boleh kita sebut dosa-dosa kita masa muda dulu kepada anak? Seolah-olah kita ni meremeh-remehkan pula dosa tu. Kalau nak buat tak apa, tapi pandai makan, pandai simpan. Jadi apakah boleh kita berterus terang macam itu dengan anak? Ataukah kita perlu sembunyikan dosa-dosa silam macam tu ke? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni istilahnya apa tu Ustaz? Boleh kau tim ke apa? Kau tim. Okey Ustaz, silakan. Anak dia naik motor pacak macam ni, dia cakap kau jangan pacak sangat. Bapak tu main juga macam tu. Tapi pandai-pandai lah kau, janganlah malukan nama bapak kan. Suka-suka kita je. Kita ni mak dan ayah, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita iaitu apa? Mendidik anak. Dan mungkin kita tak baik, kita mesti dah jadikan kita, anak kita tu orang yang baik. Minta pertolongan Allah Ta'ala dengan doa, minta Sebab itu nak berterus terang ni sebenarnya saya dah sebut dah.
kita ada satu perkara yang kita kena faham, kita tak boleh sebut tentang keaiban dosa yang telah kita lakukan kepada orang lain, walaupun hatta dengan isteri, anak, keluarga dan sebagainya. Sebab itu rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Tapi apabila kita buka rahsia tersebut, maka sebenarnya itu mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, dan Allah tidak akan ampunkan dosa kita yang telah Allah tutup, tapi kita yang buka. Itu yang tadi kita baca tadi pada hadis yang awal, iaitu apa? Membuat dosa cara terang-terangan. Itulah maksud dia. Baik. Berkaitan dengan Haji Umar ni, memang kadang-kadang itulah ya. Kita dengan anak ni memang geng sebenarnya ya. Macam saya dengan anak dia memang geng ya. Tapi kadang-kadang nak jadi geng ni sebenarnya kita tanggungjawab kita menasihat. Menasihati iaitu apa? Dia ni lagi, anak-anak kita ni lagi berdepan dengan apa? Dengan dunia, dengan cuaca yang agak lagi hebat. Cuaca tu hebat. Dulu kita hanya terbatas, sekarang ni maknanya dia untuk terdedah dengan maksiat ni memang bila-bila. Tapi perlu yang kita berikan nasihat, iaitu bagaimana dia dapat hidup beragama. Bukan kita menjadikan contoh kepada dia nak pandai buat, pandai simpan. Tak boleh ya. Jadi saya tak setuju dengan hal dari demikian. Yang penting kita doakan anak kita, sebab ku ampusikum wa ahlikum nar. Kita ni ada tanggungjawab untuk kita selamatkan diri kita dan anak isteri kita, anak cucu keturunan kita daripada api neraka. Wallahu alam. Baik Ustaz, tadi kita sebelum rehat kita ada tanya satu soalan Ustaz berkaitan dengan, yelah Ustaz pun kamcing dengan anak sendiri kan. Boleh buat paper Ustaz. Boleh paper ya. Alhamdulillah. Sebelum rehat tadi Ustaz, kita tanya satu soalan. Allah mengampunkan semua dosa, adakah dosa kecil ataupun sekali dengan dosa besar? Apa pengertian dosa kecil, dosa besar ni Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut berkaitan dengan dosa ni, iaitu amalan, perbuatan, pekerjaan yang melanggar hukum Islam, itu dikatakan dosa. Makna kita langgar perintah Allah Ta'ala, itu dosa. Kita langgar tegahan tegahan Nabi SAW, itu mendatangkan dosa. Okey. Dosa ni dua, campur satu. Ada dosa yang kecil. Dosa yang kecil ni kalau kita lihat disebut dalam Islam, iaitu sebagai apa? Contohnya membazir, membuang masa, membuang sampah merata-rata, melihat perkara-perkara yang haram, dosa mata, mendengar perkara-perkara yang melalaikan, dosa telinga dan sebagainya. Bagaimana jalan kita nak minta ampun kepada Allah daripada dosa kecil yang telah kita lakukan? Pertama, iaitu dah beristighfar dan menggantikan amalan yang buruk itu dengan amalan yang baik. Sebab kita dah kaji tadi, iaitu apa? Amalan yang baik, dia akan iaitu mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu perkara yang pertama, kalau kita berdepan dengan dosa yang kecil. Baik. Yang kedua, dosa yang besar. Dosa yang besar ni mudah ibu-ibu ayah bolehlah beli buku kitab 70 dosa besar tu. Imam Adz-Dzahabi tu bagus kitab tu dah 70 dosa besar tu, kita tahu kita dah langgar ke belum. Andainya kita pernah makan riba, andainya kita pernah makan rasuah, minum arak dan sebagainya, mencuri dan berkekalan melakukan dosa-dosa yang kecil, berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, membunuh, memakan harta anak yatim, nak minta ampun kepada Allah Ta'ala iaitu dengan syarat-syarat taubat. Apa yang ditekan syarat taubat, iaitu istighfar dengan penyesalan. An-nadamah tu makna apa? Penyesalan. Kalau seorang tu beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidak ada penyesalan, dia tak jadi. Dia jadi zikir. Faham tak? Hanya mengingati Allah. Macam kita tadi, Imam baca tadi, ulang yang awal tadi apa? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Okey, itu daripada hati ke, ataupun kita nazamkan, atau kita nasyidkan, atau kita saja menyebut? Kalau dia tu datang dari hati, memang rasa penyesalan, nadamah itu, iaitu waktu tu dikira sebagai iaitu istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Macam kita kat masjid kan, astaghfirullahalazim, bagus tak? Bagus. Tapi bagus tak? Memang bagus. Tapi kalau dia datang dari hati, memang rasa penyesalan, dia jadi minta ampun. Kalau tak, hanya jadi zikrullah, iaitu zikir. Okey. Yang kedua, berhenti serta-merta. Ini dosa besar ni, kena berhenti serta-merta daripada melakukan dosa. Kalau kita tengah buat, stop, kena berhenti. Baru nak buat, kena berhenti. Itu kedua. Yang ketiga, kena rasa menyesal. Menyesal tu kena rasa, Allah dah silap lagi, dah buat lagi, kita rasa menyesal. Dan yang keempat, berazam tidak melakukan dosa-dosa yang tersebut. Ini kena faham. Sebab itu kalau kita kena faham empat perkara ni, kita kena tahu bahawa sesungguhnya nak memadamkan dosa besar. Tapi ingat, ada dosa yang paling besar di kalangan dosa, iaitu apa? Dosa syirik kepada Allah.
Jaga baik-baik. Allah sebut siapa yang syirik kepada Allah Ta'ala, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal selama-lamanya. Ini kita kena faham. Sebab itu kalau seorang telah melakukan syirik, pertama dia kena minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah iaitu apa? Dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sebab waktu tu dia rasa ada kuasa selain daripada Allah Ta'ala, dia jatuh kufur, dia jatuh syirik kepada Allah Ta'ala. Iaitu yang terbaik, dia kena perbaiki ataupun perbarui iaitu syahadah dia supaya dia dapat kembali pada Islam yang sebenarnya. Kita kena jaga syirik ni bersepah kat kaki kanan kita ni. Macam-macam tau. Boleh jatuh syirik, tiba-tiba jatuh syirik. Percaya dekat keris tiba-tiba. Ini saya cakap terang. Lepas tu ada cincin sakti pula. Dia kata ini dulu Nabi Sulaiman punya ni. Lepas tu jatuh kat saya, tiba-tiba pula kan boleh dengar ada macam-macam. Jaga jangan kita tertipu dengan tipu daya iblis setan. Sebab kalau jatuh syirik, jaga baik-baik. Allah akan haramkan kita masuk syurga, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi sebelum sampai waktunya Allah nak ambil kita pindah ke barzah, jaga perkara-perkara ini. Dan kalau kita melakukan hal demikian, ingat taubat, minta ampun kepada Allah dan mengucapkan balik 2 kalimah syahadah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Da'i ustaz dan kru-kru memodoa yang kita selamat pada dunia sampai ke akhirat insya-Allah. Insya-Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mamu. Soalan Mamu, tapi kita tak buatlah dosa dunia sampai 99 orang yang dia bunuh, tapi yang pengambil punya tu pun yang tanya dekat ustaz dalam tu pun yang ustaz tu pun dia bunuh kerana ustaz tu silap cakap saja dia bunuh. Pasal apa dia boleh masuk surga tu Tuhan bagi? Pasal apa? Yang kita ni tak buat dosa sama begitu, tapi kita tak semayang, tak buat apa, Mamu pun tak buat apa-apa pun Mamu tak buat. Ada kan Mamu nak masuk surga, didikkan Mamu pun anak-anak dengan bini pun Mamu tak betul. Lagu mana Tuhan nak bagi masuk surga kat Mamu? Yang tu lah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni tak adalah jahat sangat Ustaz. Nak dibandingkan dengan orang yang 99 orang dia bunuh Ustaz tapi dapat masuk syurga. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang kisah ini. Baik, bismillah. Memang ini bukan masalah sebab 9 kita bunuh, betul. Itu kisah yang lama sampai diukur oleh malaikat dan sebagainya untuk menuju kebaikan. Sebab nak menuju ke kebaikan itulah sebenarnya datang rahmat Allah Ta'ala. Dan ingat baik-baik ibu dan sekalian, kita ni sebenarnya masuk syurga tu bukan dengan amalan kita tahu. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi macam mana nak dapat rahmat Allah Ta'ala? Dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Faham tak tadi? Dia cakap, buat apa sembahyang? Masuk syurga kan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kau tak sembahyang, macam mana dapat rahmat Allah Ta'ala? Ini kita kena faham tau. Ini kena faham. Sebab itu, Allah beri kita iman, Allah beri kita Islam, Allah beri kita iaitu apa, macam mana hidup beragama. Dan sampai Allah beri kita doa, iaitu apa, dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Apa doa yang Allah berikan kepada kita? Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahu azim. Dalam ayat ini Allah ajak kita doa supaya kita minta, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati-hati kami sesudah engkau beri hidayah ini petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami lempah rahmat di sisimu ya Allah. Sesungguhnya engkau juga Tuhan yang melempahkan pemberiannya. Makna Allah ajar doa ni supaya kita minta. Allah dah beri kita agama, Allah beri kita Islam, Allah beri kita cara hidup beragama. Tapi kadang-kadang kita lalai, kita cuai, dan akhir kita ambil ringan. Bila ambil ringan, mulalah adalah perkataan-perkataan, tak payah solat lah, main niat lah, apa dah macam-macam. Kita ambil benda yang mudah. Dalam Islam tak ada yang mudah. Dalam Islam ialah ketaatan. Sebab kita minta ketaatan tu kenapa? Kita nak minta rahmat Allah Ta'ala. Dengan ketaatan itulah Allah beri hadiah rahmat. Dengan rahmat itulah Allah nak beri ganjaran syurga. Sebab itu jagalah amalan, iaitu mintalah ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa kita, dan mudah-mudahan Allah beri rahmatnya. Dengan rahmat itu mamu kita semua insya-Allah balik ke tempat kita asal, iaitu syurga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Biasa keinsafan ni Ustaz datang dengan musibah dalam kehidupan kita. Betul. Menjadi satu titik permulaan untuk berubahnya hidup kita. Betul. Dan hidayah itu tiba. Selepas Betul. Ini kita nak bicarakan Ustaz, adakah dengan datangnya musibah itu menjentik kita untuk kita menjadi lebih baik? Betul. Selepas ini para penonton jangan ke mana-mana, kembali Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan klik.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan keinsafan dalam kehidupan kita ni Ustaz ya. Yang mana sebelum daripada rehat tadi Ustaz, kita ada membicarakan beberapa perkara. Jalan keinsafan ini di antaranya boleh jadi Allah datangkan musibah dalam kehidupan kita untuk kita buka mata, dan di situlah terjentiknya hidayah yang Allah berikan kepada kehidupan kita Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Man, kalau kita sebut sebenarnya bila mana Allah ni nak ampunkan dosa kita, dia banyak jalan Man sebenarnya. Okey, antara jalan lah sebelum kita buka ni, antara jalan iaitu dengan kita minta ampun, satu, dengan jalan orang doakan kita, dua, dengan Allah ampunkan kita dengan jalan beramal dengan amalan soleh, tiga, yang keempat iaitu malaikat iaitu mendoakan kita minta keampunan, yang kelima makhluk-makhluk lain pun mendoakan kita minta keampunan, yang keenam Allah nak beri keampunan dengan rahmatnya, dan yang ketujuh jalan musibah. Betul, jalan musibah ini. Sebab itu Imam Bukhari pernah menukilkan satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, ma yusibu muslima bin nasabin wala wahabin wala wasabi wala hammin wala huznin illa azza wala ghammin hatta syaukatin yushakuha illa kafarallahu biha minal khatayat. Dalam hadis ini Nabi menyebut tidaklah ditimpa seorang mukmin itu berasa sakit secara berterusan. Kan kita tengok orang-orang yang sakit di hospital, kita tengok kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang sakit di hospital berterusan sakit je. Mana Nabi sebut tidak ditimpa seorang mukmin itu berasa sakit secara berterusan dan berasa penat. Kita kan rasa penat kan, buat kerja banyak sebenarnya, apatah lagi dah umur-umur macam ni kan, remaja lanjut usia, sekarang dah tak bau minyak wangi, bau minyak kapak. Okey, kan, okey, berasa penat dan khawatir dalam fikiran, gusar fikiran kita. Kan kita selalu fikir macam-macam kita fikir kan. Okey, berasa sedih. Kita kan hazin, kadang-kadang sedih, ya Allah hai. Dan rasa apa, hiba. Kerana sesuatu yang menimpa kita, kita rasa hiba, ya Allah hai begini. Rasa kegelisahan dalam hati atau sesuatu yang memedihkan sehingga merasakan duri yang menyusuk dekat badan kita ini, maka itu Allah sebut iaitu Allah nak ampunkan kita daripada dosa-dosa kita. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ujian, ditimpakan kita musibah ni kerana apa? Bukan suka-suka. Rupanya Allah waktu itu nak mengampunkan dosa kita. Nanti kalau suami sakit gigi, akan kita cakap, bang, awak sakit gigi, alhamdulillah bang. Itu sebenarnya Allah nak ampunkan dosa awak tu sebenarnya. Agak-agak macam mana? Kan nak kena penampur ke bini aku dia. Ini kita cerita, sabar bang, Allah nak ampunkan dosa tu. Syukurlah sakit gigi. Kalau sakit geram macam mana, tiba-tiba pula. Lepas tu jalan-jalan pernah tak kita ujung jari kita terlanggar dekat pintu. Mak, I punyalah sakit. Waktu tu insya Allah kita tak boleh bercakap lah, diam aja. Diam. Itu satu lagi. Mana anak kecil kan? Ada kan? Dia punya mainan agak-agak macam mana? Mainan dia kecil-kecil ya je. Allah, hai. Kena kapal terbang yang besi tu kita pijak, kita duduk diam, ya Allah. Hai. Bini jangan tanya tau waktu tu. Dia kalau tanya melukakan hati dan memparahkan hati kita. Diam-diam. Kenapa bang? Shh, diam-diam. Sebenarnya walaupun kita terlanggar kalau terbang anak kita dengan sakit sampai terduduk, sebenarnya setiap sakit ujian yang Allah beri kita, musibah yang Allah beri kita itu iaitu apa? Semata-mata Allah nak mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Wallahualam. Nak marah anak tak sampai hati Ustaz. Marah je lah mainan kapal terbang tu Ustaz ya. Tak apa marah mainan. Inilah awak ni, awak tak kemas, bini pula kena marah kan. Lepas tu bini marah kita pula. Awak tak tolong kenapa? Sudah bergaduh pula itu. Macam pernah berlaku je. Tak apa Ustaz, itu kisah rumah tangga. Ya, okey. Kita Ini kongsi soalan hari Facebook ni bagi. bersama dengan sahabat kita Syahira Lia Muhammad, taubat nasuha, cara untuk mendapat pengampunan dari Allah. Mungkin boleh Ustaz terangkan sedikit kisah di sebaliknya supaya kita semua faham apa itu taubat nasuha dan jangan lagi melakukan dosa yang boleh membuat kemurkaan darinya. Baik. Dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Syahira Lia Muhammad. Baik, satu soalan yang sangat baik berkaitan dengan bagaimanakah yang dikatakan taubatun nasuha. Bila sebut tentang taubat ni, maka Allah sebut dalam surah Nuh ayat yang ke-10. Apa Allah sebut? Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim.
istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bahawa sesungguhnya Allah menyebut dalam ayat ini melalui Nabi kita Muhammad SAW yang bermaksud beristighfarlah kamu semua kepada Allah, sesungguhnya dia yakni Allah sangat-sangat dan amat-amat pengampun. Itu asas dia. Pada Allah panggil kita semua minta ampun, istighfarlah kerana aku yakni Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sebab itu bila kita balik bab tajuk kita dosa taubatun nasuha ni, taubatun nasuha ni dia ada 5 syarat yang penting. Pertama iaitu hendaklah beristighfar, minta ampun. Istighfar itu dengan an-nadamah, iaitu apa? Dengan penyesalan. Tadi dah kita sebut kan bab berkaitan dengan penyesalan. Minta tu dengan penyesalan, itu satu. Dan yang kedua iaitu berhenti serta-merta daripada dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita rajin mengumpat, kita berhentilah. Umpatan tu setakat itu sajalah. Dan jadikanlah ia kenangan-kenangan umpatan yang lalu. Tak boleh disambung pada hari ini. Pasal kita start taubat dah. Dan yang ketiga iaitu apa? Rasa menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Baru kita dapat, ya Allah, barulah Allah ketuk kita hati kita. Kita insafi segala dosa yang telah kita lakukan. Itu rasa menyesal tu. Kalau tak ada rasa menginsafi, macam mana nak ada rasa menyesal? Allah, hai. Kenapalah boleh jadi kita terkandas juga? Macam mana kita boleh jadi tergelincir juga? Macam mana kita pula boleh tertipu oleh iblis syaitan? Itu memang rasa. Okey. Dan yang keempat, berazam tidak akan melakukan lagi. Dah cukuplah hari ini, dah aku tak akan buat lagi. Kita berazam tak akan melakukan hal demikian. Dan yang kelima, ingat, bila ia melibatkan hak Allah, maka kita ganti. Contohnya, kalau kita tak taubat, kita dulu tak puasa, qadalah puasa. Solat, qadalah solat. Kalau ada fidyah puasa, bayarlah fidyah. Kalau nazar, bayarlah nazar. Kalau kafarah, bayarlah kafarah. Kalau kita ada hutang-hutang apa, kita bayar dengan Allah Ta'ala. Dan kalau dengan makhluk, melibatkan dengan makhluk, nak jadikan taubat nasuha, iaitu apa? Nak pulangkan hak mereka. Iaitu seperti mana kita ambil, seperti itu kita kena pulangkan, serta minta ampun dan maaf kepada mereka. Contohnya kita pernah terambil songkok orang, kita pulangkanlah. Lepas tu dia tak terima pula. Dulu kau ambil, waktu kau ambil, dulu kau tak beritahu aku, songkok aku baru, sekarang buruk, ganti. Maka kena ganti. Kena ganti. Lepas tu andainya dia tak ada pula, macam mana? Cari warisnya dan sebagainya. Okey, kita kena faham, kembalikan hak Allah dan kembalikan hak makhluk, dan kena minta ampun dan maaf di atas perkara yang telah kita lakukan. Habis 5 perkara. Baik. Dan apakah di sebalik kisah tu? Macam mana kita rasa? Sebenarnya Allah kirimkan kisah ni sangat banyak kepada kita supaya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, supaya menjadi hidayah kepada Allah Ta'ala, hidayah kepada kita. Contohnya apa? Bila kita melihat kematian, tengok, ya Allah, hai, dikuburkan tu sahabat kita. Kita bila? Wallahualam. Waktu itulah akan timbul rasa, Allahu Akbar, banyaknya dosa aku, ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa kawan aku, ya Allah. Allahumma filahu warhamu wa'afiqahu. Best friend kita pergi dah. Kawan-kawan kita pergi dah. Ex-girlfriend kita pun pergi dah. Betul ni cerita kan? Lepas tu Allah datangkan juga kisah apa? Kisah ni bila mana Allah kurniakan kita musibah. Macam tadi kita tengok musibah. Kenapa risau semacamnya? Rupanya memang banyak masalah. Banyak masalah tu kita uruskan masalah tersebut, tapi pada masa tersebut Allah sedang nak mengampunkan dosa kita. Dan ingat baik-baik juga, waktu kadang-kadang Allah ni nak beri kita hidayah taufik, waktu Allah beri kurniaan yang terbaik bagi kita. Ya Allah, hai, Allah beri macam ni, punya banyak yang tak terkira nikmat, ya Allah, daripada keluarga, daripada harta dan sebagainya. Ya Allah, syukur. Tapi bila kita tengok diri kita, ya Allah, teruknya aku, ya Allah, kau beri aku macam ni, tapi aku begini rupanya. Itu hidayah. Satu kisah di sebalik, iaitu untuk mengisafi diri ni, Allah lah yang akan beri kepada kita, kerana Allah akan beri kita keampunan dengan Allah tahu macam mana Allah nak kembalikan akal kita supaya kita minta ampun kepada Allah. Sebab itu lain orang lain beza. Jadi baik lah, rupa malam tadi dia mimpi mati pula, kan? Dah bagi baik, rupanya sahabat dia meninggal pula, jadi baik. Jadi kaya terus baik. Memang sebab itu hidayah Allah pilih. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah semua. Wallahualam. Baik, saat itu dia kita kena sentiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para penonton sekalian, kita dah tamat dah di TV3. Jangan ke mana-mana, kita ada lagi sambungan 30 minit di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik ibadah, iaitu menginsafi dosa-dosa yang lalu. Ustaz, kita bincang pada hari ini dalam topik yang mana setiap hari kita buat, iaitu kita beristighfar, kita minta ampun dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat kita di Facebook ada satu soalan yang cukup menarik lah Ustaz. Ya. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Iaitu bersama dengan Mas Niza. Ustaz, sekiranya saya ada dosa-dosa silam bersama arwah ibu, apakah boleh terhapus dosa dengan beristighfar dan selalu menghadiahkan surah Al-Fatihah kepadanya? Soalan kedua, adakah berdosa ketika umur 7 hingga 12 tahun dahulu banyak tinggal solat dan kadang-kadang tinggal puasa? Wajibkah diqada atau belum dikira balik tidak wajib diqada? Mohon pencerahan penjelasan pada Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Niza. Okey, bila sebut bab berkaitan dengan dosa kita dengan mak dan ayah ni memang selalu kita lakukan. Kadang-kadang kita mengguruskan hati mak ayah kita ni dengan keadaan kita tak sedar. Dan ingat, makin meningkat umur seseorang itu makin sensitif, makin dia makna jiwa jadi halus. Kadang-kadang cakap pun boleh terasa dan sebagainya. Jadi kita bila berdepan dengan mak ayah kita, makna hendaklah kita memerlukan peradaban yang tinggi. Jangan sampai kita cakap tu dia jadi luka, dia jadi sedih dan sebagainya, kerana kita takut benda tersebut boleh menjadikan kita jadi anak deraka. Baik. Dan kita memang ada rasa bila mana ayah atau ibu dah tak ada tu, ya Allah, mungkin aku ada dosa dan sebagainya. Dan benda ni memang disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sesungguhnya seorang hamba apabila kematian ibu atau bapanya atau salah seorang daripadanya, dan keadaan mereka itu iaitu derhaka ataupun mereka tu maknanya melukakan hati kedua ibu bapa dia, dan maka hendaklah ia sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Ini Nabi sebut, hendaklah kau sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kamu itu dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang telah ibu bapa kita lakukan, sehingga waktu itu hatta yaktubahu, sehingga tatkala itu Allah menulis atau disebut Allah masukkan engkau, iaitu disebut apa? Barran, iaitu dalam keadaan yang baik. Faham tak sini? Maknanya kalau kita sentiasa mendoa kedua ibu bapa kita atas keampunan, atas kebaikan, dan kita mengharap nanti dengan amalan tersebut rupanya Allah akan menentukan kita, menjadikan kita iaitu apa? Iaitu daripada golongan orang-orang yang baik. Mana terhapuslah kita punya dosa terhadap kedua bapa kita. Baik. Dengan mak bapak ni kita kena buat 6 perkara yang penting. Satu, kalau mak bapak dah tak ada, iaitu apa? Hendaklah selalu mendoakan kedua bapa terutama. Dan yang kedua, iaitu apa? Hendaklah selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah di atas dosa kedua bapa kita. Dan yang ketiga, iaitu hendaklah melakukan amalan yang soleh, supaya dengan amalan soleh itu beroleh pahala, kita sedekahkan pahala itu kepada kedua bapa kita. Dan yang keempat, bersedekah atau mewakafkan sesuatu perkara itu daripada harta kita, dan kita berilah itu sebagai amal jariah untuk mereka. Katakan ada sekolah, ada madrasah, ada masjid, kita ada RM1,000, ada RM500, ada RM100, ada RM50, ada RM10 je pun, cakap kita wakafkan dekat masjid ni atas nama ibu dan ayah kita. Dengan itu jadi amalan, iaitu disebut sedekah jariah, amalan yang berterusan. Dan yang kelima, menghubungkan silaturahim, iaitu dengan kawan-kawan ayah kita dan ibu kita. Lepas tu kalau kita balik kampung, kita jumpa kawan-kawan mak bapak kita, dia kata, baiknya ya Allah, hai anak dia tak sebut kita, anak si Abdullah itu, anak si Asma itu, anak si Ali itu, anak si Osman itu. Kenapa? Dia sebut ayahnya. Akan jadi doa yang baik kan, perkataan baik. Dan akhirnya ingat, kita bertanggungjawab untuk membayar hutang-hutang yang ada ditanggung oleh kedua ibu bapa kita. Dengan 6 amalan tersebut, insya-Allah biiznillah, kalau kita berdosa, kita harap Allah Ta'ala dengan rahmatnya mengampunkan dosa kita yang telah kita lakukan terhadap kedua ibu bapa kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu tanggungjawab kita walaupun ibu dan ayah kita telah tiada, Ustaz. Baik Ustaz, ada satu lagi yang lupa. Apa tu Ustaz? Dia kata ini okey. Baik. Saya tengok tu pun saya ingat. Baik, jika tatkala itu Mas Niza,
Kalau tatkala itu belum akil baligh, maka tak perlulah kita qada. Tapi kalau katakan dah akil baligh, waktu tu dah balik, maka hendaklah wajib mengqada puasa atau solat yang ditinggalkan. Wallahu alam. Baik Ustaz, tadi kita mendoakan ibu bapa kita Ustaz ya. Mudah-mudahan itu merupakan satu sambungan jariah kita kepada mereka. Ya, Sahabat betul. kita di Facebook Ustaz, Sofian Jin. Sofia Jin. Macam kenal ya? Macam kenal je. Bagus Sofia Jin. Ustaz, sahabat kita sudah bertaubat tapi masih lagi menjadi bahan orang menghina dan mencaci. Hingga mati si pentaubat tu rasa untuk apa aku bertaubat tapi masih lagi dipandang keji. Apakah si penghina itu berdosa? Ustaz. Baik, Sofia Jin. Aku rasa macam kenal je ni. Baik. Macam mana kita ni ada jenis, memang ada jenis manusia ni suka buka keaiban orang lain. Atau memang ada perangai orang macam tu, memang ada perangai macam tu Sofia Jin. Okey. Baik, dalam Islam wajib menutup keaiban saudara kita. Itu satu kewajipan. Sesiapa yang membuka dan menghina adalah mereka itu daripada golongan pendosa. Jaga baik, jangan hina orang Islam tau. Jangan hina saya tau, jangan hina Aiman tau. Sama jangan sebab berdosa tau, sebab hina. Okey. Dan apa tugasan kita? Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis. Apa yang disebut Nabi SAW? Al-mu'minu miratu akhih iza ra'a fihi aiban aslahahu. Nabi sebut. Tahu tak, orang mukmin tu cermin kepada saudara dia. Kalaulah jika sekiranya ada keaiban bagi dia, engkau ni sebagai saudara mukmin hendaklah engkau memperbaikinya. Nampak tak? Dalam Islam bukan suruh menghina. Kalau orang tak betul kita perbaiki, bukan kita lanyak betul. Ini tak guna punya orang, ini tak bagus punya orang. Kita suka-suka macamlah kita bagus sangat. Ini bukan marah, cakap. Okey, baik. Sebab itu ingat pesan Nabi, kita ni sesama Islam, jangan hina, tutup keaiban. Okey. Bagi Sofia Jin ni pula, bagaimana kita yang terhina ni? Adakah kita dah taubat ni tidak lagi makna macam tak ada apa-apa, orang kata macam tu kan? Okey, saya nak sebut. Bila mana kita ini dihina, ingat baik-baik, ada 5 perkara kita jaga. Pertama, syukur kerana kita dah bertaubat, Allah pilih kita, Allah kurniakan kita keampunan. Syukur, tak kisahlah orang nak cakap apa pun. Yang kedua, dalam hidup ni kita minta nilaian Allah, bukan nilaian makhluk. 2. Yang ketiga, ingat bersabar atas kerenah manusia. Orang ni manusia macam-macam. Yang benci kita ramai, yang suka kita alah ciput je. Itu pun nasiblah kita. Okey, yang keempat, memaafkan orang lain sebab Allah dah ampunkan dosa kita. Allah dah ampunkan dosa kita, maafkanlah dosa orang lain. Yang penting itu keampunan daripada Allah. Yang kelima, jangan layan keburukan orang, takut kita jadi buruk. Sebab itu ingat, Allah silatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, inna akrakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Taala iaitu bagi mereka orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah itu mengetahui perkara-perkara yang baik, lagi mengenali perkara-perkara yang bagus. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz. Silakan. Saya Ismail. Okey, soalan saya Ustaz. Ismail. Ya, adakah orang yang benar-benar insafi dosa silam hanya pada insan-insan yang terpilih oleh Allah SWT sahaja? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, kalau kita sebut berkaitan dengan adakah orang-orang yang melakukan dosa silam ni adalah orang-orang yang terpilih, itu maksudnya? Ya Ustaz. Okey. Baik, sebenarnya kalau kita lihat, kita dah banyak melakukan kesilapan. Apa tugas kita? Allah pesan dalam surah Nuh ayat ke-10, iaitu apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka hendaklah kita minta, Allah minta supaya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kita yang minta, Allah beri hidayah. Allah beri hidayah ni macam-macam, bukan kita tak perasan pun. Kan? Katakan orang aksiden dekat highway tu, sebenarnya Allah beri hidayah kita. Aksiden, Allah teruk je. Padahal kita tak ambil iktibar tu. Kita tak ambil iktibar. Sedangkan itu Allah beri hidayah kepada kita, tapi kita tak ambil pengajaran tersebut. Oh, kita tengok musibah begini, kita tengok macam ni, kita tengok macam ni. Kenapa kita tak ambil? Sebab kita membutakan mata kita. Sebab tadi saya sebutkan, syaitan datang kepada kita empat tempat, depan, belakang, kiri dan kanan kita, untuk mesatkan kita, merosakkan kita.
Tetapi bila mana Allah Ta'ala beri kita hidayah, kita ambil hidayah tersebut. Dengan itulah, dengan hidayah tersebut, insya-Allah kita dapat minta ampun kepada Allah. Allah pilih semua hamba-Nya. Bukan Allah tak pilih tau, Allah pilih semua hamba-Nya yang ingin meminta ampun kepada Allah SWT. Kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baiklah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik perbincangan dalam bab ibadah iaitu berkaitan dengan insafi dosa yang lalu. Sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan yang cukup menarik. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Bersama dengan Izzuddin, kita sebagai manusia biasa pasti tak lari daripada melakukan kesalahan kerana kita bukanlah maksum. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, apakah cara terbaik untuk memujuk hati yang sudah keras supaya menginsafi dosa-dosa silam yang dilakukan, sama ada dosa kecil maupun dosa besar? Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang betul lah. Hati kita ni memang keras sungguh. Memang kita tak boleh kata, kadang-kadang mantul panjang. Mantul panjang. Okey. Bila kita tengok diri kita, kita kena faham asal kejadian kita. Sebab yang menentukan ni kita, dan maknanya Allah dah beri banyak petunjuk kepada kita. Okey. Asal kejadian kita Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, iaitu salah satu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Maka telah kami jadikan kepada kamu, iaitu apa? Pendengaran, sam'an, wal absar, penglihatan, dan al afidah, iaitu hati, perasaan. La'allakum tashkurun, agar kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini Allah sebut. Sebab itu dalam memujuk hati, dalam nak menjadikan kita ni lembut hati kita supaya kita dapat rasa kebesaran Allah Ta'ala, dan kita dapat rasa menginsafi segala dosa yang telah kita lakukan supaya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka pertama hendaklah kita betulkan, iaitu pertama pendengaran kita. Belajar mendengar perkara-perkara yang baik, belajar mendengar Al-Quran, belajar mendengar hadis Nabi, belajar mendengar nasihat-nasihat, belajar mendengar kata-kata yang baik. Dengan hal demikian, insya-Allah hati kita ni akan jadi lembut. Kita dengar Al-Quran, ya Allah, hai. Kadang-kadang kita dengar Al-Quran kita tak faham pun, tapi kita boleh melelangkan yang batal. Sebab apa? Sebab mendengar tu, dia mengajar kita mendengar. Cakap Mekah kan, kita jadi imam tu nangis, kita pun nangis, sahabat kita pun nangis. Balik-balik tadi kita nangis kenapa ni? Sebab imam nangis tadi. Sungguh pun imam nama kita nangis, dengar Quran tu sendiri, terlembut hati kita. Satu. Dan yang kedua, penglihatan. Allah sebut, iaitu apa? Absar, penglihatan. Penglihatan ni, bila mana kita belajar melihat perkara-perkara yang baik, insya-Allah dia akan jadi hidayah kepada kita, melembutkan hati kita. Contohnya apa? Melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa? Melihat adanya kematian. Wallahi, kita nak ke mana? Kita aina tasabun. Hari ni kita nak ke mana? Kita dapat apa saja. Lepas ni apa ending kita? Ending kita kubur lah. Maknanya kita sebut iaitu apa? Kita kena tengok benda tu yang akan mengisafkan kita, akan melembutkan kita. Dan yang ketiga, al-afidah, iaitu hati dan perasaan ni. Bagaimana nak melembutkan hati ini? Gunakan elemen yang ketiga, iaitu apa? Hendaklah kita buang sifat mazmumah yang ada pada kita. Hasad, dengki, dendam, takabur, bongkak, sombong, bengkak, tak masal, semua tu kena buang. Dan suburkan sifat mazmumah, suburkan sifat mahmudah. Makna sifat-sifat yang baik itu kita kena suburkan. Bila kita suburkan sifat-sifat mahmudah, insya-Allah mazmumah tu akan terhafuz sikit demi sikit. Dan banyakkan zikrullah, iaitu berzikir kepada Allah, sampai Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha katsiran wazkurullaha zikran katsiran. Ya wahai orang beriman, hendaklah kau mengingati Allah dengan berzikir dengan banyak-banyak. Dan jangan lupa doa. Doa tu yang akan melembutkan hati kita, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Satu hadis yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, ya mukallibal qulub sabbir qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dengan jalan Allah, dengan agama Allah. Sebab itu ingat, 3 perkara ni kita kena jaga, kita kena buat, dan kita kena amalkan, dan kita kena masukkan diri kita, insya-Allah keras macam mana pun hati kita, insya-Allah akan jadi lembut.
bila dah lembut tu insya-Allah mudah kita minta ampun kepada Allah. Wallahu alam. Baik Ustaz, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Mazni Hasan. Jika kita sering terkenang-kenang akan dosa-dosa lampau sehingga diri dirasakan tidak layak mendapat keampunan dari Allah, adakah sikap kita ini telah dikira sebagai orang yang berputus asa dengan rahmat Allah? Dan bagaimana cara untuk mengatasi perasaan putus asa ni Ustaz? Baik. Sebab itu Mas Hasan memang kita ni banyak dosa. Sebab itu jagalah putus asa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah apa pujuk kita tadi dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadillazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuban jami'an innahu ghafurur rahim. Surah Azim. Allah sebut, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas mereka sendiri, telah melakukan perkara-perkara maksiat, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya Allah itu mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ingat, jangan putus asa. Buat 3 perkara. Pertama, tugasan kita kena akui kesilapan kita dan minta ampun. Itu tugas kita saja. Banyak macam mana pun dosa kita yang saya buat, yang kita buat, maka tugasan kita pertama, akui kesilapan. Salah aku ni rupanya, dan minta ampun. Yang kedua iaitu apa? Berserahlah kepada Allah SWT. Kita hanya memohon rahmat. Allah ampunkan dosa kita dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Mintalah. Dan yang ketiga iaitu apa? Bersangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Bila Allah sebut kepada kita, iaitu sesungguhnya innahu ghafurur rahim, sesungguhnya dia amat pengampun, maha pengampun lagi maha mengasihani. Kita tahu rupanya Allah sayang kat kita, dan dengan kesayangan Allah Ta'ala itulah Allah berrahmat, cintanya Allah kepada kita semua. Dan insya-Allah Allah akan mengampunkan dosa kita. Jangan susah hati. Memang dosa kita banyak pun, berlambak pun, kalau kita tengok belakang pun kita takut kan. Tapi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dan ke depan ni kita akan ubah sikap kita, perilaku kita, mudah-mudahan kita bertambah baik dalam tindakan, dalam perbuatan kita. Wallahu alam. Baik Ustaz, kita bersama dengan sahabat kita di Facebook, Rahimah Saud. Kebiasaannya manusia suka menghukum, apatah lagi jika dikongsi kesilapan dan dosa lama. Apakah nasihat agama terhadap orang-orang berdosa tetapi menyimpan kisah sendiri sehingga kesihatan mental dan fizikalnya terjejas Ustaz? Allahu Akbar. Ini satu lagi sama je juga ni. Ya Allah. Betul. Kadang-kadang dosa yang lama ni keep honing kita punya mind. Oh, cakap betul Makna dia sentiasa membisikkan kepada kita gambar terlalu depan kita rasa macam ini betul. Tapi jangan susah hati Tadi saya sebutkan dalam surah An-Nisa 110, apa Allah ni maknanya pujuk kita. Allah pujuk kita iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, wa man ya'mal su'a au yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajdillaha ghafurar rahima. Surah Al-Azim. Tengok Allah pesan kat kita, Allah pujuk kita. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri, siapa? Kita, saya. Okey. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan saya, ia akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Allah janji kat kita tahu. Yang penting kita kena tahu Allah tu nak mengampuni kita. Sebab itu apa yang perlu kita buat? Kita kena yakin Allah telah mengampunkan dosa kita. Sebab Allah yang janji. Yang kedua, kita kena tahu Allah telah menutup keaiban kita. Jangan kita buka. Dan yang ketiga, kita kena faham Allah telah menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Yang kelima, kita kena uruskan diri kita untuk hidup terus dalam beragama. Yang keenam, kita mesti sentiasa muhasabah diri kita di dalam kehidupan beragama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Sahabat kita Jura Azlin Sufyan, adakah taubat seorang itu akan diterima Allah walaupun seringkali melakukan kesalahan yang sama? Kerana taubat itu dilihat seperti mempermain-mainkan keampunan darinya. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Betul ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang sebenarnya. Kalau kita tengok hadis ni kat Imam Bukhari Muslim, maksud hadis saya cerita, seorang ni dia telah melakukan dosa, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa
dosa yang telah dilakukan. Maka Allah SWT, Allah Tabaraka Ta'ala telah menyebut, sebenarnya aku ni ialah yang boleh mengampunkan dosa dan boleh menghukum. Jadi aku ampunkan dosa kau. Allah tu Ar-Rahim kan, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan innallaha ghafurun, bersungguh Allah tu amat pengampun. Maka seorang hamba ni dia lakukan kejahatan, kesilapan, maknanya kerosakan, tapi dia rasa, ya Allah aku silap, ya Allah aku minta ampun ya Allah, minta ampun. Maka Allah Ta'ala tu ampunkan dia. Lepas tu tak lama kemudian buat semula. Dia sedar lagi, ya Allah silap lagi, ya Allah minta ampun. Maka Allah ampunkan dia sampai 3 kali man. Dan waktu itu kalau kita lihat dalam hadis ini, i'mal ma syi'ta faqad ghafarta. Kalau kau buat macam mana pun, aku pun akan ampunkan engkau. Kerana apa? Dalam hadis ini menggambarkan kepada kita, selagi seorang hamba Allah itu menyesal dan menginsafi diri dia, sekalipun telah berulang kali dosa dibuat, Allah akan ampunkan dan tetap akan mengampunkannya. Hebat kan? Sebab itu Allah ni dengan makhluk lain, Allah ni bila kita minta, Allah lagi suka. Makhluk ni kalau kita minta, dia bengang. Kayak minta je. Tapi tak, Allah Ta'ala ni kalau kita minta, Allah akan beri. Allah lagi sayang. Sebab itu dalam hadis ni panjang, boleh rujuk nanti dekat mana-mana kita hadis. Sebenarnya mengajar kepada kita dululah kan, iaitu apa? Minta keampunan. Baik Ustaz, kita tinggal seminit je lagi Ustaz. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk buat sedikit kesimpulan ringkas dalam topik perbincangan kita, insafi dosa silap. Silakan Ustaz. Baik, khususnya yang akhir ni saya nak sebut, Nabi pesan kepada kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Seluruh anak Adam itu ia melakukan dosa, dan sebaik-baik yang melakukan dosa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang Nabi sebut ni, kita salah seorang daripada umat Nabi Muhammad yang sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Doakan saya doakan semua sekali, dan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita mendapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik ونار. اللهم إنا نستحفظك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ من الهم والحزن ونعوذ من العجز والكسل ونعوذ من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Kita semua masih lagi diberi masa, umur untuk kita bertaubat. Jangan terlambat sehingga hujung nyawa kita. Baik para penonton sekalian, esok temu janji kita untuk perbincangan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 62 sehingga ayat 65 bersama dengan Al-Fadhil Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan moderator Dai Luqman. Baik para penonton sekalian, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa' ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.